Datuk Dr. Haji Sahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-8 ayat ke-77, 78, 79 ke-80 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. صدق الله العظيم. Dan apakah manusia tidak merhatikan bahawa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, sedangkan dia lupa tentang kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang setelah ia hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Iaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Muslim-muslimat hati dan dikasih sekalian, dalam tafsir Ibn Katsir, menurut riwayat daripada Mujahid, Ikrimah, Urwah bin Az-Zubair, As-Suddi serta Qatadah berkata, Ubay bin Khalaf, semoga Allah melaknatnya, datang kepada Nabi SAW, dia membawa di tangannya tulang yang sudah hancur. Dia membuang tulang yang hampir reput itu, menaburkannya ke udara sambil berkata, wahai Muhammad, apakah engkau menyangka bahawa Allah akan membangkitkan ini kembali? Kemudian Nabi SAW menjawab kepadanya, na'am, yumitukallah, thumma yab'athuka, thumma yahsyuruka ilan nar. Ya, demi Tuhan, engkau akan dimatikan olehnya, kemudian dia membangkitkanmu, lalu dia mencampakkan engkau ke dalam neraka. Inilah yang telah kita pelajari, tuan-tuan. Ini merupakan satu yang dipanggil sebagai al-uslub al-hakim, iaitu talaqi al-mukhatab bighairi ma yataraqqab atau sa'il bighairi ma yatatallab. Jadi jawapan Nabi SAW ni merupakan satu uslub dipanggil dalam balaghah uslubul hakim. Seumpama seorang anak bertanya kepada ayahnya, ayah, apakah kerja yang paling baik? Maka jawapan si ayah, jadilah orang yang disayangi oleh orang lain, didoakan oleh orang lain, dicintai, kedatangannya dirindui, kehilangannya dicari-cari. Maka seolah menjelaskan kepada anak ni karakter yang lebih luas daripada apa yang anak tu maksud. Anak tu cerita harap ia hanya bersifat perkara-perkara pencapaian duniawi. Tapi si ayah nak membuka paradigma anak dengan jawapan yang semikian supaya anak ni terfikir. Itu juga seorang bertanya, berapa gajimu? Alhamdulillah, dalam hidup ni semua orang percaya pada saya. Saya seorang yang mempunyai integriti. Orang modal saya dalam kehidupan inilah kejujuran, sifat amanah yang ada pada saya menyebabkan orang yakin. Maka itu lebih daripada jawapan untuk kita beritahu dalam bentuk figure yang dikehendaki. Ini adalah satu ayat dipanggil al-uslub al-hakim, yang menyebabkan, yang menyentap si kafir ini ketika dia mempersoalkan apa yang boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tafsir Zadul Masir, Imam Ibn Jauzi mengemukakan ikhtalafu fi man nazalat hazil ayah. Ada perbezaan pendapat turun ayat ni kepada siapa. Ada 5 pendapat dikumpulkan oleh Imam Ibn Jauzi, iaitu yang pertama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Yang kedua mengatakan itu turun kepada seorang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kalau merujuk kepada peristiwa ini, ia turun berlaku di Madinah, kerana Abdullah bin Ubay bin Salul ni muncul dalam kisah Nabi ketika berada di Madinah. Wasalith, ini merupakan Abu Jahal bin Hisham. Jadi ini merupakan riwayat daripada Dhahak, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pendapat keempat pun mengatakan ia merupakan Umayyah bin Khalaf. Ini merupakan apa yang diriwayatkan sampai kepada kita daripada Al-Hasan. Ini juga disebut oleh Imam Asy-Syukani dalam Fathul Qadir. Yang kelima, ini merupakan Ubay bin Khalaf al-Jumahi. Ini adalah kisah-kisah yang sampai siapa sahaja dimaksudkan. Ini merupakan manusia yang telah pun ditimpa penyakit gurur. Apa maksud gurur, tuan-tuan? Wala yaghurannakum billahi gharur. Ini gurur, kalau kita lihat dari sudut bahasa Arab, gurur ni maknanya orang yang tertipu. Dia merasakan bahawa pencapaiannya itu mampu meletakkan diri dia pada kedudukan yang lebih tinggi daripada orang lain. Ini salah satu daripada ta'rif gurur. Itu bila manusia melihat pencapaiannya tadi, dia merasakan bahawa apa yang dibawakan oleh Nabi SAW, apa yang dibawakan oleh Islam ni, tak ada apa nilai di sisi dia. Maka dengan sebab itu timbul perkataan-perkataan penghinaan yang disebutkan terhadap Nabi SAW.
Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, apakah yang berlaku kat sini? Ini ghurur ni adalah merupakan satu khida'. Ia merupakan gharrahu yaghurruhu gharran wa ghururan wa ghirratan. Ini khada'ahu wa ta'mahu al-batil. Perkara-perkara batil telah menguasai dirinya. Wal maghrur ini adalah orang yang makhdu', itu orang tertipu. Jadi kalau sebut gharur ni lebih kepada syaitan. Dalam ta'rifan dikemukakan oleh para ulama, kullu ma khada'a al-insan min mata'i dunia kal mal wal quwwah. Jadi apa saja yang boleh memperdayakan manusia, yang mengakibatkan dia tertipu dan merasa dirinya hebat, maka inilah yang berlaku kepada musuh-musuh Allah SWT yang dikemukakan dalam tafsiran ayat. Menurut Imam Ibn Jauzi ni, baik Ubay bin Khalaf ke, Umayyah bin Khalaf ke, Abu Jahal ke, Abdullah bin Ubay bin Salul ke, Al-Azin Wa'il ke, semua karakter yang ada ini dihimpunkan oleh penyakit ghurur, iaitu merasakan diri mereka melebihi orang lain. Tuan-tuan tahu tak? Ini sebagai satu perkara yang berlaku dalam sirah Islam, dalam sejarah Nabi SAW dan juga sirah sahabah. Ada kalangan yang ikut bersama dengan Nabi SAW pun ada juga yang ditimpa penyakit ini. Alhamdulillah, izin Allah SWT, akhirnya fulan sahabat ini kembali ke pangkal jalan dan dia menjadi salah seorang daripada pejuang Islam terbuka, terlibat dalam pembukaan berbagai-bagai tempat di Afrika, dan akhirnya beliau minta kepada Allah SWT untuk mati dalam keadaan sembahyang. Maka Allah matikan dia dalam keadaan sembahyang subuh, salat subuh. Satu peristiwa yang direkodkan contohnya dalam kitab Tazkiyatul Hufaz, dalam kitab Syiar Alamin Nubala, menceritakan seorang. Ini sebagai pengajaran untuk kita lihat, kadang-kadang ghurur ini bukan saja berlaku kepada si kafir, malahan kepada orang Islam. Sahabat Nabi pun ada ujian berlaku sedemikian kepada mereka. Ini seorang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Beliau ni salah seorang daripada sahabat Nabi, bahkan seorang daripada penulis wahyu. Tapi ujian berlaku kepadanya kerana dia seorang yang bijak, yang cerdik. Maka ketika menulis wahyu untuk Rasulullah SAW, iaitu dalam surah Al-Mu'minun, bila Nabi SAW mengajar kepadanya, menyuruhnya untuk menulis wahyu itu, maka beliau pun menulis. Bermula daripada ayat, bagaimana satu persatu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqa, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idhama, fa kasawna al-idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Nabi membacakan dan dia tulis, Nabi berhenti di situ sallallahu alaihi wasallam. Ni Abdullah bin Abi Sarah ni, bila dia mendengar rangkap ayat yang sangat indah yang telah kita lihat susunan Quran, ketersusunannya, pemilihan perkataannya, maka terbit daripada mulut Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini, dia berkata, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini cerita penciptaan manusia, tuan-tuan. Ada kaitan juga dengan ayat yang sedang kita bincangkan sekarang, iaitu bila Allah membawakan deskripsi kejadian manusia ni. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami jadikan manusia daripada saripati tanah, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, daripada titis air mani, berada dalam satu tempat yang kukuh, iaitu rahim ibu si wanita itu, ibu kita maksudnya. Summa khalaqnal nutfata 'alaqa, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idhama. Ni proses kejadian daripada titis mani, segumpal darah, seketul daging. Kemudian fakasawna al-idhama lahma, kami pakaikan tulang itu dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian jadilah dia bentuk yang lain. Maka Nabi berhenti kat situ. Tiba-tiba Abdullah bin Abi Sarah ini, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini melengkapkannya, tampil perkataan itu daripada dirinya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu Nabi pun menyatakan kepadanya, kadza unzil. Begitulah Allah turunkan. Sebelum Nabi sempat membacakan penutup ayat itu, dalam frasa itu, dalam ayat-ayat itu, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah telah pun menyempurnakan. Tiba-tiba dia pun ditimpa penyakit ghurur, tuan-tuan. Menjadikannya merasakan bahawa, Muhammad SAW ini mereka-reka ayat, dan missing daripadanya satu bahagian itu aku lengkapkan. Kalau begitu aku pun boleh jadi Nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kisah ni adalah penilaian di sisi para muhaddisin yang menolaknya. Tapi Al-Imam, sebagai contohnya dalam tafsir-tafsir, contohnya Kalbi, Ibn Jarir Tabari, Al-Qurtubi ada menyatakannya riwayat pada Ibn Abbas seperti itu. Maka apa yang penting sekarang, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah yang merupakan saudara sesusu Uthman bin Affan radhiyallahu an telah pun keluar dari Islam, pergi ke Mekah untuk menyertai puak musyrikun. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga bila datang pembukaan kota Mekah, Nabi telah mengisytiharkan ada beberapa orang yang berhak, layak untuk dibunuh, patut dibunuh. Antara nama yang dikemukakan Nabi itu adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini, kerana dia menyampaikan berita-berita yang tidak benar kepada puak musyrikin di Mekah, bahawa dia menulis Quran itu tak seperti Nabi suruh. Sebagai contohnya, kalau perkataan yang digunakan itu sami'an alima ditukar aliman sami'a, katanya. Dia mengatakan kepada puak musyrikun bahawa dia telah berupaya menukar beberapa laras daripada Al-Quran itu
Bahagian yang takdim ditakhirkan, takhir ditakdimkan. Ini fitnahnya. Sehingga bila datang pembukaan Kota Mekah, namanya diisytiharkan, maka datanglah dia melayu kepada Uthman bin Affan radhiyallahu an supaya dia diselamatkan. Ini namanya masuk dalam penjagaan ataupun minta jaminan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu an. Maka Uthman pun datang merayu kepada Nabi SAW supaya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini diberikan keselamatan, wahai Rasulullah. Melihat kepada kedudukan Uthman, pengorbanannya untuk Islam, maka Nabi SAW telah pun membenarkan Uthman untuk memberi syafaat kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Walau bagaimanapun selepas daripada peristiwa itu, selepas daripada kesilapannya, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah merasai kesilapannya dan beliau taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Beliau mengabdikan diri dalam pasukan kaum muslimin dengan segala potensi yang dia ada, kemampuan, ketenteraan yang mendarah daging dalam dirinya, komitmennya untuk berjihad terus ditunjukkan masa ke semasa. Contohnya pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia terlibat dalam membenteras kaum murtadin bersama Amr bin Al-As, juga terlibat ketika pembukaan Palestin. Dan pada zaman pemerintahan Umar Khattab radhiyallahu anhu ikut ekspedisi pergi ke Mesir. Dedikasinya dalam bidang ketenteraan itu menyebabkan dia dipercayai oleh Amr bin Al-As yang menjadi penguasa gubernur di Mesir untuk melibatkan dia menyerbu ke pasukan Rom di selatan Mesir, memperkukuhkan kedudukan umat Islam di situ dari wilayah Fustat sampailah ke Iskandariah. Kemudian dia terlibat dengan pembukaan Nubia di Sudan dan ada pengaruh yang besar di sana. Demikian juga Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini terlibat di pembukaan utara Afrika, khususnya Tunisia. Dan begitu banyak pengorbanan yang telah pun dipersembahkan kepada Islam oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, menyedari kesilapannya, ditimpa penyakit gurur sebelum itu. Inilah dia kehidupan para sahabat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Para ulama Islam menceritakan bagaimana Abdullah bin Abi Sarah ini dengan kesungguhannya, dengan usahanya untuk mengembali, untuk membuktikan bahawa dia telah bertaubat dengan sebenar-benarnya, sehinggalah akhir sekali dalam apa yang dikemukakan sebagai contohnya dalam kitab Syiar Alamin Nubala menceritakan bahawa beliau meninggal dunia dikebumikan di Maqbarah Quraisy di Asqalan, satu wilayah dalam negara Palestin yang besar itu. Beliau berdoa kepada Allah SWT supaya, ya Allah, matikan aku, jadikanlah salat subuh ini merupakan penutup hidupku. Maka beliau menyempurnakan salat subuh dan kemudian meninggal dunia selepas membagi salam. Yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan ni kisah tentang gurur yang berlaku kepada sebahagian manusia. Gurur itu membawa kepada kehidupannya sampai berakhir dengan kekafiran, seperti berlaku kepada pemuka-pemuka, pemimpin Quraisy yang nyatakan namanya dalam tafsir Zadul Masir, ataupun mungkin berlaku kepada orang beriman. Maka itu sebab antara doa Nabi SAW yang dianjurkan kepada kita untuk mengamalkannya, seperti riwayat Bukhari daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bahawa Nabi SAW kerap beramal dengan doa, Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ini merupakan doa yang dianjur Nabi SAW, wahai pembolak balik hati itu Allah SWT, tetapkanlah hati ini dalam ketaatan kepadamu. Wahai Tuhan yang bolak balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam keimanan kepadamu. Baik, kembali kita kepada ayat yang digunakan oleh Allah di sini, pemilihan perkataan pada ayat 77, khasimum mubin. Ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai sirah mubalaghah, yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana sikap perlawanan, pemberontakan dan juga penentangan terhadap Islam yang ada pada tokoh-tokoh ini. Jadi bila kita lihat perkataan yang digunakan, kalau ayat yang lalu melarang Nabi SAW jangan larut dalam kesedihan menimpamu mendengar ucapan dan cemohan kaum musyrikin. Jadi manusia yang derhaka itu dikecam oleh ayat ini dalam semua ucapannya, sehingga ayat ini bagai menyatakan apakah dia buta, derhaka, dia tidak mahu melihat bagaimana Allah telah menciptakannya daripada nutfah, iaitu setitis air mani yang mengandungi ribuan sel. Kemudian remehnya nutfah itu begitu menjijikkan. Kalau tumpah di atas kain, tentulah seorang kita merasa tidak selesa padanya. Namun dalam apa yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat ini, tiba-tiba bila dia menyedari, tidakkah dia menyedari bahawa dia pernah keluar daripada saluran najis sebanyak 2 kali, kata para ulama tasawuf. Sekali daripada bapanya dan masuk dalam rahim ibunya, kemudian keluar lagi sekali daripada rahim ibunya melalui juga kawasan saluran najis sebanyak 2 kali. Tidakkah itu mengundang dalam dirinya rasa tawaduk, rasa lemah, rasa kekurangan, rasa penghinaan, bahawa Allah mengingatkan dia begitu penciptaannya yang pertama daripada air yang tidak bernilai seperti itu. Tiba-tiba dia menjadi penentang yang hebat, khasimum mubin. Dia lupa pada semua yang menimpanya, lalu dia bersikap pemusuhan terang-terangan. Inilah yang digunakan dalam konteks khasim, iaitu berarti satu sifat, satu sirah mubalaghah yang merujuk kepada maksud
penentangan yang bersungguh-sungguh, pemberontakan dan rasa kebencian yang amat tinggi, dan juga rasa menguasai diri yang tidak suka sehabis-habisnya kepada apa yang dibawa Nabi SAW itu. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesedaran, dapat pengajaran daripada ayat-ayat ini, dan kita akan lihat dalam kuliah berikutnya lanjutan daripada peristiwa ini. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.